ini. Majlis itu Terima kasih rakan setugas di studio Aiman Sufian. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di lokasi majlis pelancaran kita pada hari ini iaitu Majlis Pelancaran Inisiatif Reading Progress di sekolah yang bertempat di Mardia Hotel and Suites Shah Alam, Selangor. Apa yang berlaku di awal pagi tadi, kehadiran peserta seramai lebih 300 orang, kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, yang mana sebentar lagi beliau akan berkongsi mengenai inisiatif kita pada hari ini, dan pelaksanaan Reading Progress ini telah dilakukan di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Pahang pada peringkat awalnya. Memandangkan ucapan YBMK sudah pun bermula, jadi sama-sama kita saksikan dan dengarkan ucap pertama dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Saudara Zainal, Saudara Haji Azman, tuan-tuan, puan-puan serta peserta-peserta yang hadir pada pagi ini. Pagi ini programnya ringkas tetapi maknanya cukup mendalam. Apa yang kita ingin sampaikan kepada umum adalah tentang pendekatan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Kita tahu antara cabaran utama untuk kita adalah keperluan bagi guru-guru melihat keupayaan setiap daripada seorang murid, mengambil kira jumlah murid dalam kelas, mengambil kira kekangan masa, maka perlu ada pendekatan yang lebih bersesuaian menggunakan teknologi semasa bagi membolehkan kita mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid kita. Jadi apabila kita berbincang di peringkat kementerian, saya sendiri melihat apakah ada di pasaran perkara-perkara yang boleh kita ambil ataupun teknologi-teknologi yang boleh kita lihat bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris ini terus kita tingkatkan. Dia tak macam zaman saya dulu, nak baca daripada buku, semuanya nak kena cari. Sekarang ini anak-anak kita terdedah kepada dunia digital yang amat meluas. Jadi adalah penting untuk kita melihat edtech ataupun teknologi-teknologi dalam bidang pendidikan ini kita bawa bersama dalam kita memperkasakan pendidikan negara. Sebab itu pagi ini kita di sini dan sahabat-sahabat lain di seluruh negara sedang mengikuti guru-guru bahasa Inggeris mengikuti latihan untuk penggunaan reading progress ini. Ini merupakan satu usaha kita supaya apabila dilaksanakan rintis ini di 576 buah sekolah di seluruh negara dan pada hari ini ataupun pada sesi ini akan melibatkan 1,188 orang guru, maka program ini akan dapat kita kembangkan ke seluruh negara pada awal tahun hadapan. Apa yang paling penting, kita perlu melaksanakan program merintis ini bagi membolehkan kita lihat kalau ada keperluan untuk kita menambah baik dalam proses pelaksanaan program ini. Maka dalam konteks ini, ramai peserta-peserta yang hadir pada hari ini, kalau ada ruang, katakanlah untuk ditambah baik program ini, bolehlah disampaikan kepada pihak kementerian. Let's work together to do this. Kerana apa? Pendekatan sebegini sebenarnya memudahkan semua pihak dan meningkatkan potensi anak-anak kita. Kalau dulu agak mustahil cikgu nak panggil setiap orang murid, bagi satu perenggan, duduk depan-depan, okey baca. Satu cikgu dengar, oh ini salah, ini pronoun salah, ini tak betul sebut, ini tak betul sebut. Sampai ke sudah paling ramai pun 3 orangnya. Sebab itu saudara-saudari melalui pendekatan ini, murid boleh merekodkan pembacaan perenggan-perenggan ataupun teks yang disediakan oleh guru mengikut kemampuan masing-masing. Banyak saya bincang dengan bahagian pembangunan maklumat, ELTC dan sebagainya, bahagian kurikulum. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak kira? Sampai to the extent that kita nak dia pronounce 100% macam orang putih ke? Kita nak bagi sikit kurang lah 80% ke? So benda-benda teknikal ini kita biar atau kita serahkan kepada pakar untuk tetapkan.
Dan pandangannya sebaiknya kita ajar pronunciation itu tepat daripada awal. Walaupun kita lihat reading progress ini membolehkan murid merekodkan bacaan mereka sama ada sebutan itu betul ataupun tidak, tetapi secara psikologinya ianya akan mendedahkan murid kepada perkataan-perkataan baru, kepada struktur-struktur ayat. Kerana pembacaan yang penuh fokus ini akan membentuk satu pandangan yang lebih jelas berkaitan dengan keseluruhan ayat. Dia nak baca, dia tak boleh baca satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan. Dan ini memberi ruang sebenarnya walaupun ianya dari sudut pronunciation, pembacaan, tapi pada masa yang sama memberi ruang untuk anak-anak ini meluaskan jumlah-jumlah perkataan yang mereka berjaya atau dapat kuasai dalam bahasa Inggeris. Saudara-saudari, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris ini seharusnya perlu dijadikan sesuatu yang menyeronokkan. Semalam saya turun ke sekolah. Saya biasa turun ke sekolah semalam nak mengajar sedikit. Sempat mengajar bahasa Inggeris sedikit, matematik sedikit dan bahasa Melayu sedikit. Bila kita minta anak-anak kita, saya ambil buku teks, cari teks yang melibatkan conversation. 2-3 orang, kita buka muka surat, okey buka muka surat 18. Siapa nak jadi Anne? Siapa nak jadi Mary? Siapa nak jadi Adam? Semua pakai akak tangan, bersemangat nak berlakon. Dan ramai yang keluar, okey, baca dengan memek mukanya, dengan caranya. Means what? Anak-anak kita ni, kalau pengajaran itu dibuat secara menyeronokkan, they more than happy. Seronok, pakak berebut nak berlakon. Jadi sebab itu saudara-saudari, pendekatan yang kita gunakan ini untuk menimbulkan keyakinan. Bila dia tengok, dia boleh sebut sikit, dia boleh betulkan bacaan dan sebagainya, insya-Allah kita akan lihat bahawa program ini akan dapat membantu untuk kita memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan anak-anak kita. Like it or not, kita tak ada pilihan. Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa, merupakan bahasa yang penting yang digunakan di seluruh dunia. Nanti ada pula tanya, kenapa tak buat untuk BM? Saudara-saudari, kita juga melihat program ini untuk bahasa Melayu namun masih belum tersedia. Masih belum tersedia. Program ini insya-Allah untuk bahasa Melayu akan tersedia pada awal tahun hadapan. Itu juga kita akan teliti dengan lebih mendalam apabila pihak Microsoft menyediakannya untuk kita melihat kesesuaian penggunaan program tersebut. Maka apa yang paling penting, mesejnya adalah bahawa pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai pendekatan. Apa yang kita nak adalah supaya murid-murid kita melihat bahawa teknik, kaedah pengajaran dan pembelajaran ini adalah sesuatu yang menyeronokkan dan memberi hasil kepada pembangunan kebolehan mereka. Baru dia rasa ada semangat. Kalau dia tengok dull je, boring je, maka mereka sedikit sebanyak akan melihat mata pelajaran tersebut sebagai sesuatu yang agak tidak menyeronokkan. Saudara-saudari, itu berkaitan dengan reading progress. Ini merupakan salah sedikit, ini baru sikit ni. Ini baru sedikit pengenalan kepada EdTech dalam konteks pendigitalan pendidikan. Kita sedang melihat lebih banyak EdTech yang lain yang boleh digunakan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan dengan lebih berkesan serta lebih memudahkan guru-guru. Jadi as I said before, kalau kelas itu ada 35 orang nak test seorang-seorang, nak tengok boleh membaca, tak boleh membaca, setakat mana betul sebut dan sebagainya, sampai ke sudah tak selesai. At least nak buat satu sesi tak mengajar benda lain dah kalau nak berhabiskan 35 orang. Sebab itu pendekatan sebegini akan membantu guru. Dan pada masa yang sama untuk mata pelajaran lain sebagai contoh, mata pelajaran matematik, kita juga sedang melihat EdTech yang bersesuaian teknologi pendidikan pendigitalan yang sesuai untuk membolehkan ianya digunakan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Nanti cakap nak guna kat sekolah, internet pun tak ada. InsyaAllah saudara-saudari, pendekatan kita sebab sepatutnya kertas kabinet berkaitan dengan peningkatan sambungan internet di sekolah. Kita nak sambung internet di seluruh sekolah di seluruh negara dengan kelajuan yang lebih tinggi dan melibatkan semua kawasan dalam sekolah.
sepatutnya dibawa ke kabinet. Kertas dah selesai, tapi sebab parlimen dah bubar, nak buat macam mana? Kalau tak selesai. Sebab itu saya agak kecewa. Bila bubar parlimen ni banyak lagi benda in the pipeline yang kita ingin pastikan supaya dapat diselesaikan. Kenapa kita tahu? Kalau lambat sedikit, proses ini, maka segala proses-proses lain akan terkesan. Tetapi mengambil kira bahawa untuk membuat sambungan internet berkelajuan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang ada pada hari ini. Kalau dulu internet di sekolah ada di bilik guru, ada di pusat sumber, ada di pejabat pentadbiran, kita ingin adakan internet di seluruh kawasan sekolah, dalam kelas, di kantin, dalam pusat sumber, di semua tempat digunakan yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran termasuk di asrama. Ini merupakan satu transformasi yang amat besar yang kita ingin laksanakan untuk penyambungan internet di sekolah. Dan usaha kita untuk menyiapkan kertas ini mengambil masa yang begitu yang agak panjang kerana kita perlu membuat penelitian. Dah selesai semua dah. Dengan mampu, dengan UKAS, dengan apa kita dah selesai. Tunggu masa untuk kita bawa ke kabinet. Namun begitu masih belum dapat dibawa lagi dan insya-Allah apa yang paling penting, that's the way forward. Sebab saya tak nak kita atau saudara-saudari melihat bahawa ini merupakan pendekatan seolah-olah sembang saja, internet pun teruk. No, we are working on that. We are working very hard on that dan juga pembekalan peranti-peranti ke sekolah. Sekarang ini peranti-peranti baru telah mula dibekalkan, telah ditukar, peranti-peranti baru semua kita pakai laptop. Kerana apa? Dalam konteks sebegini, dia bila dekat pilihan raya ni dia banyak bercakap. Dan banyak bercakap ni suara pun kurang. So dalam konteks sebegini, kita inginkan supaya kalau cikgu nak buat dalam kelas, cikgu boleh bawa peranti-peranti ke kelas. Kalau cikgu nak buat kat kantin lah, nak mengajar sambil-sambil, nak mengajar di kantin atau di tepi pokok bawah mana pun boleh bawa peranti tersebut. Dan cikgu, guru-guru tak perlu risau, pengetua dan guru besar tak perlu risau nak repair dah. Melalui pendekatan sewa guna ini, semua komputer yang dibekalkan di sekolah kalau rosak, pembekal kena baiki dan sementara nak tunggu baiki kalau lama sangat dia kena ganti letak yang boleh digunakan. Jadi ini merupakan pendekatan yang menyeluruh. Sebab itu saya kata dalam konteks pendigitalan pendidikan, we are working hard towards that untuk memastikan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan cepat dan cekap. Saudara-saudari, as I said, dalam konteks transformasi pendidikan, for the past 2.5 years, banyak perkara-perkara baru yang telah sedang dan akan kita laksanakan. What is more important is that kita pastikan supaya kepercayaan kepada KPM itu dapat terus dibina. Saya tahu di luar sana ramai yang cuba menyentuh pelbagai perkara. Apa yang paling penting adalah untuk kita terus committed, laksanakan yang terbaik dan pastikan setiap apa yang kita lakukan itu memberi impak yang paling baik. Saya juga ingin mengambil peluang memohon saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan menjelaskan sedikit kepada sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan dan rakan-rakan berkaitan dengan silibus pendidikan. Ini saya jelaskan banyak kali. Namun begitu saya melihat mesej ini tidak sampai sepenuhnya di bawah. Jadi akhir-akhir ini saya turun ke bawah untuk menjelaskan kembali berkaitan dengan silibus ini. Saya mengambil ruang ini sedikit untuk saya jelaskan berkaitan dengan silibus ini. Pertama sekali, silibus yang digunakan pada hari ini adalah silibus yang mula digunakan pada tahun bila? 2017. Ini bukan silibus Razi Jidin. Ini silibus yang mula digunakan pada tahun 2017. Untuk membina silibus ini, ianya mengambil masa. Nak sediakan DSKP dan sebagainya, mengambil masa. Dan prosesnya bermula lama sebelum itu. Bukan 2017 terus tukar jadi, tidak. Ianya telah bermula lama sebelum itu. Mungkin mengambil pandangan daripada pelbagai pihak sebelum ianya disiapkan. Now, yang bina silibus ini adalah guru-guru
Yang membina silibus ini adalah pegawai-pegawai pendidikan. Ini merupakan yang dibina oleh kepimpinan pendidikan di semua peringkat mengambil kira, boleh juga. Lately hari-hari bercakap berjam-jam. So, mengambil kira semua perkara dan apa pun jika kita lihat prosesnya begini. Mungkin saudara-saudari pun semua dah faham. Bila 2017, silibus ini dia tak boleh tukar tiap-tiap tahun. Kalau tukar kan cikgu pening semua orang pening. Jadi mengikut pendekatan yang digunakan oleh KPM selama ini, bukan sekarang. Selama ini silibus ini bila mula 2017 dia akan habiskan satu pusingan, satu cycle. Murid darjah 1 2017 akan masuk darjah 1 2017, darjah 2 2018 dan akan berakhir darjah 6 tahun 2022. Bila selesai darjah 6 tahun 2022, maka ruang itu di sepanjang tempoh itu digunakan untuk membina atau melihat semula pada silibus tersebut. Untuk murid sekolah menengah, silibusnya pusingannya dah tamat. Dengan kohort pertama SPM menggunakan pendekatan baru untuk SPM 2021. Sebab itu saya dah banyak kali sebut bahawa kita menerima pandangan semua pihak berkaitan dengan silibus ini kerana kita sedang membina silibus baru untuk digunakan pada masa yang akan datang. Dan banyak pandangan yang kita terima. Saya turun buat sesi debat urus, banyak pandangan yang diterima. Ada yang kata sekarang ini dah undi 18. Apakah cukup dalam silibus kita berkaitan dengan kesedaran politik? Jadi kita ambil kira macam-macam pandangan yang diberikan, kita ambil kira pendekatan atau pandangan yang diutarakan tersebut. Apa yang paling penting, kita perlu fahami bahawa ini merupakan satu proses penambahbaikan. Jadi saya nak jelaskan di sini kerana di luar sana sekarang ini, ahli-ahli politik ini bila musim pilihan raya dia tak ada kerja lain. Kerja ni nampak politik sahaja, termasuklah mempolitikkan pendidikan dalam konteks silibus. Saya di sini mempertahankan apa yang ada yang telah dibina. Because benda itu dibina telah siap pada tempoh yang sebelum ini untuk tempoh sekian lama. Kalau nak berpolitik mudah. Kalau silibus mula digunakan pada tahun 2017 maknanya apa? Zaman BN pakai yang tu, zaman PH pakai yang tu. That's politik. I can say that. But I will not say that. Pendidikan ini perlu dijauhkan daripada politik. Saya tak pernah sentuh politik dalam bidang pendidikan. No. Let's change the way we do things in pendidikan. Sebab itu saya kata apa yang paling penting dalam pendidikan, let's work from our heart. Pendidikan ini memerlukan satu keikhlasan. Pendidikan ini memerlukan satu kejujuran. Apa yang paling penting, kita perlu bekerjasama, pastikan bahawa kita buat yang terbaik. Jadi kita terima pandangan semua berkaitan dengan silibus ini. Kita sedang meneliti, I think Haji Azman is going around buat engagement bahagian kurikulum dan beberapa bahagian lain. Yes, I understand the whole process, ya. Turun buat engagement dan sebagainya, kita terbuka menerima pandangan semua pihak. Kerana apa? Kita tahu bahawa tak kisahlah sama ada mereka guru, mereka pemimpin pendidikan, mereka ibu bapa, mereka pemimpin masyarakat, mereka anak-anak muda, mereka ingin melihat pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. And we are here di kementerian pun itulah juga yang kita ingin laksanakan. Apa yang paling penting adalah for us to trust each other. Sebab itu pagi ini program nampak mudah, tetapi mesej yang nak disampaikan bahawa we are moving forward with our pendidikan dalam memastikan supaya apa pendekatan yang kita gunakan pada hari ini terus relevan untuk pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Saya doakan yang terbaik untuk semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan inisiatif Reading Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.